Sayang kumbang terbang berpasang, terbang seiring di tepi kali. Kumpulan Abu Bakar datang berjuang, mohon diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Abu Bakar mewakili Majlis Agama Islam Melaka, terdiri daripada 10 orang ahli dan ditubuhkan pada November 2018 hingga kini. Di paparan merupakan logo kumpulan kami. Kredibiliti menjana transformasi merupakan moto kumpulan kami. Berikut adalah carta PDCA dan carta perbatuan bermula dari November 2018 hingga kini. Melalui sesi pencambahan idea dari kumpulan kami, 16 masalah dikenal-pasti untuk diselesaikan. Kami telah menyaring masalah-masalah berkenaan menggunakan kaedah SMART. 7 masalah kami terima dan 9 kami tolak. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah data metrik di mana kelewatan pengurusan projek pembangunan dan penambahbaikan yang dikendalikan oleh MAIM telah mencatat skor yang tertinggi iaitu 89% yang menjadikan ia masalah yang pertama perlu diselesaikan. Bagi meyakinkan pemilihan masalah, kami menggunakan carta Pareto seperti di paparan yang mana ianya bertepatan dengan elemen pentadbiran agama Islam Negeri Melaka 2002 Seksyen 94 Pungutan Khairat. Rasionalnya, projek ini perlu dilaksanakan kerana ianya akan menyelesaikan masalah pemohon, meningkatkan keyakinan pemohon terhadap peranan MAIM, memberi ruang dan peluang kepada pemohon untuk sama-sama memainkan peranan dalam membantu meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Dan seterusnya, peranan institusi keagamaan akan menjadi sebagai pusat pendidikan kepada masyarakat Islam. Oleh itu, kami sepakat untuk memilih masalah kelewatan pengurusan projek pembangunan dan penambahbaikan yang dikendalikan oleh MAIM sebagai projek kami. Penjelasan projek. Kelewatan ini sering timbul bagi pengurusan projek-projek pembangunan dan penambahbaikan seperti pembinaan masjid dan surau, pengurusan tanah perkuburan, pendidikan dan pengajian agama. Kami menggunakan kaedah 5W1H. What? Apa pentingnya pengurusan dari segi syarak dan kepentingan kepada masyarakat? Berdasarkan enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Melaka tahun 2002 merujuk kepada 4 seksyen, seksyen 84, 85, 86 dan 87. Ia melibatkan 2 kategori, projek pembangunan dan projek penambahbaikan. Projek pembangunan terdapat 2 jenis, tapak masjid dan tanah perkuburan Islam. Data menunjukkan permohonan dana yang melebihi dari peruntukan yang disediakan oleh MAIM. MAIM juga merupakan salah satu agensi yang memperuntukkan dana untuk pembangunan institusi Islam. Bagi projek penambahbaikan, berdasarkan data permohonan pembaikan yang diterima dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan sebanyak 156 permohonan pembaikan melibatkan jumlah dana sebanyak ringgit Malaysia 11.5 juta. Why? Kenapa? Bilangan projek permohonan melebihi dana peruntukan MAIM, projek tertangguh serta kekurangan dana dan keuangan. Who? Siapa? Orang awam, MAIM, Jabatan Penilaian Harta dan Perkhidmatan JPPH, Pejabat Tanah dan Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM. Wait, di mana kelewatan ini berlaku? Majlis Agama Islam Melaka, Bahagian Pembangunan JAIM, Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Bahagian Pengurusan Masjid. When? Bila? Ia bermula dari permohonan pengambilan dan pembelian tanah, permohonan pengubah suaian bangunan, permohonan pembaikan serta permohonan pembinaan bangunan baru. How? Bagaimana? Berikut adalah carta alih permohonan pembelian, pengambilan tanah dan pembaikan. Carta ini menggunakan kaedah swim lane dan carta kedua menggunakan kaedah value stream mapping. Kesemua proses permohonan pungutan khairat ini mengambil masa selama 48 hari. Sasaran projek pertama, mempercepatkan tempoh proses. Kedua, mengurangkan peringkat perprosesan bagi meminimalkan kos. Justru, kami mensasarkan sebanyak 48% iaitu 23 hari bagi menambah baik proses. Bagi analisa projek, kami telah menggunakan darjah Ishikawa 1 untuk mengenal pasti punca masalah.
Kemudian, kami saringkan lagi bagi mengenal pasti isu paling mungkin melalui teknik SMART. Hasilnya kami bentangkan dalam Rajah Ishikawa 2. Berdasarkan Rajah Ishikawa 2, terdapat 4 faktor yang telah dikenal pasti bagi verifikasi isu paling mungkin. Pertama, material. Dokumen permohonan yang tidak lengkap, dokumen sokongan tidak jelas dan mudah tercicir, penggunaan kertas yang tinggi serta tiada tempat penyimpanan yang sesuai. 2. Man. Tiada kebenaran dalam penggunaan khairat, pemohon terpaksa berulang alik ke MAM, penyalahgunaan surat kuasa, tidak membuat semakan terhadap dokumen yang dihantar dan kesilapan dalam pengurusan permohonan. 3. Method. Proses permohonan yang terlalu panjang dan proses melibatkan pelbagai pihak untuk kelulusan. Akhir sekali, mesin. Masalah gangguan pada rangkaian dan line serta risiko kerosakan mesin pencetak. Cadangan penyelesaian, verifikasi dan analisa kelewatan pengurusan projek pembangunan dan penambahbaikan yang dikendalikan oleh MAM. Seperti yang dipaparkan, cadangan penyelesaian kami mengandungi faktor utama dan faktor luaran. Dari 18 cadangan penyelesaian, 13 darinya diterima dan 5 darinya ditolak berdasarkan kriteria pemilihan yang melibatkan kos, impak, masa, imej dan kualiti. Justeru, kami menggunakan raja pokok bagi mencadangkan konsep kaedah yang lebih berstruktur seperti yang dipaparkan. Pelaksanaan inisiatif Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji adalah benchmark yang digunakan dalam pelaksanaan projek kami. Oleh itu, semasa sesi pencambahan idea dan perbincangan bersama pihak terlibat, kumpulan Abu Bakar akan melaksanakan suatu sistem digital yang lebih sistematik bagi memastikan MAM menyediakan mutu perkhidmatan yang berkualiti. Oleh itu, kami memperkenalkan sistem ini, e-Khairat. Selamat datang ke Sistem e-Khairat Majlis Agama Islam Melaka. Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi revolusi perindustrian 4.0 selain mesra pengguna. Di paparan muka utama, anda dapat lihat terdapat 2 butang yang tertera. Butang log masuk bagi pengguna sedia ada serta pentadbir laman sesawang. Dan butang semakkan permohonan atau permohonan baru untuk pengguna baharu. Sila klik butang ini untuk urusan selanjutnya. Di sini dapat kita lihat paparan maklumat berkenaan permohonan kutipan khairat. Sila masukkan nombor kad pengenalan di ruangan semak permohonan dan klik butang semak. Sekiranya pemohon tidak pernah melakukan permohonan, butang mohon baru akan tertera dan klik di situ. Halaman borang permohonan atas talian bagi permohonan projek kutipan khairat akan tertera. Terdapat 4 langkah yang perlu diisi oleh pemohon dan sila pastikan tiada maklumat yang tertinggal dan memuat naik dokumen sokongan yang diperlukan. 4 langkah tersebut adalah: yang pertama, maklumat pemohon. Yang kedua, maklumat projek. Yang ketiga, maklumat ahli jawatan kuasa dengan sekurang-kurangnya 4 ahli jawatan kuasa utama. Dan yang keempat, maklumat ahli pemungut dengan maksimum ahli pemungut yang boleh didaftar seramai 20 orang. Selesai langkah keempat, klik butang ringkasan permohonan untuk kepaparan seterusnya. Di muka ini terdapat beberapa dokumen sokongan yang perlu dimuat naik. Setelah itu, klik butang pengesahan permohonan dan akuan maklumat permohonan perlu disah sebelum dihantar. Kemaskini maklumat boleh dilakukan sehingga pegawai di Seksyen MAM menekan butang telah disemak. Apa itu e-Khairat? E-Khairat adalah satu sistem yang dibangunkan untuk kemudahan masyarakat, jawatan kuasa masjid, pertubuhan dan persatuan yang berhasrat membuat pungutan khairat bagi sesuatu projek keagamaan. Tujuan sistem ini pertamanya adalah permohonan kebenaran pungutan khairat di negeri Melaka, kedua, semakan permohonan untuk pemohon, ketiga, semakan maklumat untuk informasi orang awam. Pembuktian pelaksanaan sistem ini akan menyelesaikan beberapa perkara pada sebelum dan selepas seperti di paparan. Semakan menggunakan QR Code untuk bahagian penguatkuasa menyemak sama ada pemohon berkenaan mempunyai kuasa untuk menjalankan pungutan. Rekod permohonan secara atas talian, format pelaporan yang menyeluruh dan pelbagai, penjanaan kad kuasa dan surat kebenaran yang efektif, kawalan pengumpulan dana yang diperuntukkan e-control, semakan status permohonan, automatik kesan pengisian borang permohonan yang tidak lengkap, penyimpanan dokumen secara automatik. Untuk semakan kebenaran kutipan, pengguna boleh memuat turun aplikasi iMAM di laman Google Play Store.
Pilih semak QR Code di e-Khairat dan imbas kod QR di kad kuasa ahli pemungut. Status kebenaran akan keluar pada paparan. Bagi menjadikan penyelesaian tersebut, pengurusan MAEM telah meluluskan pelan uji cuba pertama dan kedua untuk melihat keberkesanan fungsi-fungsi sistem. Kami telah menjalankan uji cuba pertama pada 2 Mei 2019 untuk mengenal pasti jika terdapat kekurangan atau kelemahan. Menyedari beberapa kelemahan dan kekurangan yang wujud semasa uji cuba pertama ini, kami telah melakukan penambahbaikan dan menjalankan uji cuba kedua pada 31 Mei 2019 dan hasilnya sistem berjaya digunakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Big Data, QR Code dan Cyber Security, tiga kriteria yang menunjukkan perkembangan teknologi masa kini yang terdapat dalam sistem e-Khairat seiring dengan revolusi industri 4.0. Penilaian pencapaian sasaran projek oleh kumpulan Abu Bakar bermula dengan mengumpul maklumat dari bulan Jun 2019 sehingga Disember 2019 untuk menguji keberkesanan sistem e-Khairat seperti dalam milestone yang dipaparkan. Penilaian pencapaian sasaran projek dikenal pasti melalui kaji selidik dan public consultation terhadap 150 orang responden. Hasil keputusan menunjukkan 78% orang awam mengetahui fungsi sistem e-Khairat sebagai permohonan kebenaran pungutan khairat secara atas talian. Hal ini kami mengenal pasti bahawa terdapat 3 pencapaian sasaran projek. Pertama, menambah baik proses kerja permohonan. Kedua, tempoh masa proses permohonan hanya 16 hari waktu bekerja sahaja. Ketiga, tiada masalah dokumen tidak lengkap oleh pemohon. Dari 48 hari pada proses permohonan sebelum ini, 67% masalah telah diselesaikan dan menunjukkan pencapaian 19% melebihi daripada sasaran yang telah ditetapkan. Pemantauan dan penyeragaman. Berikut adalah proses pemantauan yang telah kami laksanakan. Pertama, dengan mewujudkan carta perbatuan yang dipantau setiap bulan bermula Februari 2019 sehingga September 2020. Kedua, pembangunan elemen sistem e-Khairat dimasukkan ke dalam My Portfolio Pegawai bagi tujuan pemantauan. Seterusnya, Pegawai Majlis Agama Islam Melaka memantau sistem secara berterusan bagi memastikan ianya dapat ditambah baik. Bagi penyeragaman projek, pertama, pihak perusahaan MAEM telah mengeluarkan memo dalaman kepada pegawai dan kaki tangan MAEM. Kedua, kami juga telah membuat hibahan melalui media sosial MAEM dan hibahan kepada agensi lain seperti JAIM, Pejabat Daerah dan Tanah serta Jabatan Mufti. Selain itu, penerangan turut diberi mengenai penggunaan sistem kepada kaki tangan MAEM dan pemohon. Agensi yang berkaitan dengan permohonan seperti Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM. Pencapaian sasaran projek. Bagi proses permohonan, kami berjaya mengurangkan sebanyak 32 hari di mana pada tahun 2018 tempoh masa diambil selama 48 hari manakala 2019 hanya selama 16 hari. Tiada urusan kaunter maupun panggilan telefon dan yang penting, simakan boleh dibuat secara online. Mudah bukan? 2. Penambahbaikan SOP di mana masa permohonan dipercepatkan daripada 25 hari kepada 16 hari. 3. Tiada lagi keciciran dan pertindihan dokumen permohonan. 4. Laporan dapat disediakan dalam masa 14 hari. Mudah. 5. Pengurusan kad kuasa dapat mengatasi penyelewengan dan kawalan pengeluaran kad serta dijana secara automatik. Seterusnya, ia dapat meningkatkan hasil Baitumal MAEM daripada ringgit Malaysia 4,150 pada tahun 2018 kepada ringgit Malaysia 4,930 pada tahun 2019. Peningkatan sebanyak 15%. Akhir sekali, meningkatkan dana pungutan khairat untuk pemohon di mana pada tahun 2018 dana yang terkumpul berjumlah ringgit Malaysia 11,660,118 dan 83 sen meningkat kepada ringgit Malaysia 23,015,115 dan 42 sen. Impak projek, pengurangan tenaga kerja dapat dioptimumkan sehingga 74% di mana jumlah perbelanjaan bagi 2018 sebanyak ringgit Malaysia 668,160 dikurangkan kepada ringgit Malaysia 170,880 pada tahun 2019 sangat menjimatkan. Penjimatan kos penggunaan kertas dapat dijimatkan sehingga 67% dan kos untuk plastik laminat dapat dijimatkan
100% Go Green. Total lead time berjaya dijimatkan dari 1,344 jam kepada hanya 128 jam. Pantas bukan? Nilai tambah dapat ditingkatkan bagi kecekapan dalam pengurusan iaitu 48 hari sebelum projek kepada 16 hari selepas projek. Efisien. Kami berjaya mencapai sebanyak 16 hari melebihi dari sasaran kami iaitu 48 hari. Bagi impak kepentingan stakeholder, ia mewujudkan kerjasama antara agensi dan pemimpin setempat yang terlibat dengan pembinaan dan penambahbaikan projek. Impak kawalan emosi. Permohonan dapat diuruskan dengan cepat dan tepat. Secara tidak langsung, ia memberi kelebihan kepada pemohon, agensi luar, MAM, negara Malaysia tercinta, ekonomi dan masyarakat. Impak kesejahteraan rakyat. Dengan peningkatan dana melalui kutipan hairat yang meningkat dari 62 permohonan tahun 2018 kepada 87 permohonan tahun 2019 akan melicinkan usaha dalam merealisasikan tujuan sesuatu pembangunan maupun aktiviti penambahbaikan. Akhirnya, impak prestasi pengurusan MAM meningkat di mana sesi audit daripada SIRIM ISO telah merekodkan sifar ketidakpatuhan dan sifar peluang penambahbaikan. Syabas! Seperti di paparan, kami sajikan 8 nilai inovasi yang akhirnya memudahkan proses janaan pelaporan yang memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Sekian, terima kasih.